Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian mingguan kita Hayatus Sahabah. Mudah-mudahan pengajian kita mendapat keberkatan dan mendapat kebaikan daripada Allah dan menambahkan kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita sambung pengajian kita Hayatut Tabi'in. Hayatus Sahabah ni habis dah. Hayatut Tabi'in, iaitu Al-Ahnaf bin Qais. Tabi'in yang seterusnya iaitu Al-Ahnaf bin Qais. Beliau merupakan anak murid kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar tertarik dengan Al-Ahnaf ini kerana kebijaksanaan beliau dan kepintaran beliau dan kebaikan beliau menyebabkan Sayyidina Umar tertarik untuk melatih, untuk melihat bakat yang ada kepada dalam diri Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf ni nama dia Dhahak. Nama dia Dhahak. Tetapi orang Arab pada masa tu panggil dia dengan Al-Ahnaf kerana kaki dia kecok. Kaki dia kecok, kaki dia tempang, sapalah dikenali dengan Al-Ahnaf. Nama dia Dhahak bin Qais. Tapi disebabkan kaki dia kecok, maka dia mau dipanggil, orang-orang Arab panggil masa tu dengan gelaran Al-Ahnaf. Dia ni sebagaimana mu sebutlah, dia ni orang cerdik, orang pintar, orang yang berani. Orang yang pintar, orang yang berani. Pernah diceritakan apabila pada suatu hari dia berjumpa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pergi jumpa dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dalam pertemuan tersebut dia tegur depan-depan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagaimana kita baca minggu lepas, seorang sahabat Nabi pun tegur kesalahan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu Abu Muslim Al-Khawlani. Begitu juga Al-Ahnaf ni dia tegur depan-depan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Muawiyah ni tak berkata gapo-gapo, tidak membalas kata-kata daripada Al-Ahnaf. Menyebabkan masa tu orang ramai tengok pelik. Orang ramai tengok pelik kerana apa? Kerana Muawiyah tidak bertindak balas. Tidak jawab. Tidak bertikam lidah dengan Al-Ahnaf bin Qais.
sebagaimana Abu Muslim Al-Khawlani. Maka bila ditanya, jawabnya Muawiyah, orang ni apabila dia marah, maka 100,000 orang Bani Tamim akan ikut marah dengan kemarahan dia. Dia ni pemimpin Bani Tamim. Kalau dia marah, kabilah dia hak ramai ni akan ikut marah juga. Dia akan ikut marah juga. Nak ayatnya pengaruh dia ni besar. Pengaruh dia besar menyebabkan kalau dia marah, kabilah dia, iaitu daripada Bani Tamim, akan mengikut apa yang dimarahi oleh Al-Ahnaf bin Abi bin Qais. Sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menghantar satu rombongan beberapa orang sahabat dia untuk jumpa dengan puak-puak Al-Ahnaf bin Qais. Gi jumpa dengan dia. Beberapa orang sahabat Nabi gi jumpa dengan dia, royak supaya mengajak memeluk agama Islam, mengajak supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sahabat-sahabat Nabi ni selesai terang pasal Islam, ajak masuk Islam, puak-puak dia ni duduk paling sama sendiri. Duduk paling sama sendiri, tak lewat keputusan sama ada nak masuk Islam ke tak. Tak lewat keputusan boleh nak masuk Islam ataupun tidak. Maka Al-Ahnaf yang ada pada masa tu, dia pun royak. Dia kata, kenapa mu ni teragak-agak duk tengok ke orang tu, duk tengok kepada orang ni. Hak mari jumpa dengan mu ni orang hak baik-baik. Orang hak baik-baik, dia ajak mu supaya mempunyai akhlak yang baik, mempunyai akhlak yang comel, akhlak yang mulia, dan melarang kamu melakukan perkara-perkara yang tidak baik, melakukan perkara-perkara yang tak comel. Demi Allah, dia kata, apa yang mereka royak ni adalah perkara yang baik, maka aku minta mu terimalah. Aku minta mu terima apa yang disebut oleh mereka, oleh sahabat-sahabat Nabi ni, mu terima. Kerana benda hak dia royak tu benda yang baik. Maka puak-puak dia ni dengar apa yang disebut oleh Al-Ahnaf. Akhir sekali mereka memeluk agama Islam. Akhir sekali mereka memeluk agama Islam. Maka bila puak-puak ni masuk Islam, dia nak ikut sahabat-sahabat Nabi ni pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tapi Al-Ahnaf tidak ikutlah. Dia masuk Islam, tapi dia tidak ikut serta sebab dia ni masih muda lagi. Dia muda lagi berbanding dengan orang-orang lain. Tapi walaupun dia muda, orang dengar kata dia kalam masmu'. Orang dengar kata dia, orang pakai buah dia, kerana bijaknya dia, kerana pintarnya dia dalam berhujah dan juga berdebat. Apabila wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dia berada di Madinah ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
duduk tengah tawaf, dia duduk dia pergi Madinah, dia berada di Madinah, dan dia berjumpa dengan Saidina Umar. Lepas tu dia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Dia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Maka duduk tengah tawaf, ada orang jumpa dengan dia, ada orang kenal dia. Dia kata, aku kenal mu. Aku kenal mu. Mu ni adalah Al-Ahnaf bin Qais. Dia kata, ya, akulah Al-Ahnaf bin Qais. Dan aku ingat masa aku pergi jumpa dengan pokok-mu, mulah yang meyakinkan bahawasanya, meyakinkan pokok-mu ni supaya memeluk agama Islam. Ya, aku dah tu, dia kata. Sebab tu aku cemu. Dia kata, aku nak royak berita gembira kepadamu. Sebelum kewafatan Rasulullah, aku balik cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang kamu lakukan dengan peristiwa tadi. Aku royak kepada Nabi. Maka Nabi pun sebut keluar daripada mulut dia, Allahumma ighfir lil Ahnaf. Ya Allah, kamu ampunkanlah Al-Ahnaf. Kamu ampunkanlah dosa dia. Kamu ampunkanlah kesalahan dia, suka dia. Walaupun dia tidak sempat nak jumpa dengan Nabi, tetapi Nabi mendoakan kebaikan untuk dia. Nabi berdoa supaya kesalahan dia diampunkan oleh Allah. Walaupun dia tak jumpa dengan Nabi, tapi Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Nabi ni wafat, sebagaimana bercerita dah dulu-dulu, Musailamatul Kazzab telah muncul untuk menjadi Nabi palsu. Maka dia antara orang yang berdebat. Orang yang berdebat pergi jumpa dengan Musailamah. Tanya dia, betul mu ni Nabi akhir zaman? Dia tidak sebut dalam kitab ni dialog dia dengan Musailamah. Tapi dia pergi berdebat. Dia pergi tanya macam-macam. Bila selesai perdebatan tersebut, dia kata, wallahi Musailamah ni adalah penipu. Dia ni adalah penipu, dan dia telah mereka-reka cerita yang tak betul. Maka aku tidak akan ikut Musailamatul Kazzab. Aku tetap bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup panjang, umur dia panjang sampailah pada zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari Saidina Umar minta seorang sahabat Nabi, Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan ni panglima perang. Dia kata, wahai Utbah, aku nak membawa kepada aku 10 orang yang terbaik. 10 orang yang terbaik mari jumpa dengan aku untuk aku kumpulkan mereka bersama-sama dengan kamu untuk memerangi Parsi. Untuk pergi perang dengan tentera Parsi. Masa tu Parsi dan juga Rom menjadi kuasa besar. Maknanya bukannya orang panggil calon-calon dok lah. Kuasa besar dunia pada masa tu Parsi dan juga Rom. Maka Saidina Umar minta Utbah bawa 10 orang yang terbaik. Antaranya Al-Ahnaf bin Qais.
Maka demo ni sampailah. Jumpa dengan sampai ke Madinah. 10 orang ni sampai ke Madinah Al-Munawwarah di hadapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya, puak-puakmu ni tak ada nak royak gapo-gapo ko berkaitan dengan pemerintah aku? Mu tak ada nak royak gapo ko? Mu tak ada nak mengadu gapo ko berkenaan dengan pemerintah aku, dengan orang panggil kerajaan aku ni? Mu tak ada nak royak gapo-gapo ko? Maka pakak senyap berlaku. Di kalangan mereka ni pakak senyap berlaku. Tak ada royak gapo-gapo. Sapalah Al-Ahnaf bin Abi Qais. Dia pun royak. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tentera-tentera Islam yang menakluki negara Mesir, mereka telah mendiami bumi yang subur dan juga kaya. Mereka ni bila takluk Mesir, mereka hidup dalam kekayaan. Bumi mereka subur. Tentera-tentera Islam yang menakluki Syam pula, mereka menikmati kehidupan yang senang, dikelilingi oleh buah-buah dan juga tamir-tamir yang banyak di dalam negara Syam. Negara tentera-tentera yang menakluki bumi Parsi, tetap tentera-tentera ni pula, mereka telah mendiami tebing sungai yang subur. Tebing sungai yang subur yang mana dikelilingi oleh taman-taman. Hak Mesir, tentera orang Islam hak duk Mesir mewah lah. Mudah-mudah kecek gak mewah, segar. Orang-orang Islam hak duduk di Syam pula segar, aman, tak ada masalah. Orang-orang hak hidup di bumi Parsi pun sama. Tapi pok-pok aku ni berada di Basrah. Basrah gak Iraq dah. Pok-pok aku yang berada di Basrah ni hidup dalam negara yang berpayah, negara yang ada payah dan juga garam. Buminya tidak pernah kering dan juga tidak pernah subur untuk tanaman. Moga payah, bergaram, maka tanah dia tidak subur, tanah dia tidak boleh dibuat bercucuk tanah. Dia berada di antara laut masing dan juga tanah yang kering kontang. Ni Basrah. Wahai Amirul Mukminin, aku minta kepadamu supaya kamu selesaikan masalah mereka ni. Aku minta mu selesai masalah mereka, membuatlah gapo-gapo pun supaya Basrah ni menjadi negara yang subur, menjadi negara yang molek. Antaranya gapo? Boleh gali terusan. Boleh gali terusan supaya air ni mengalir. Air hok segar mengalir, air hok comel ni mengalir, supaya mereka ni boleh tanam tanaman-tanaman mereka. Ni permintaan aku kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Maka dengan keadaan lagu tu, mereka akan selamat, mereka akan hidup dalam keadaan baik dan juga sempurna. Maka senanglah kita untuk mengajak mereka, untuk bantu mereka bersama-sama dengan kita jihad fi sabilillah. Ini kata-kata daripada Al-Ahnaf kepada Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar dengar kata-kata daripada Al-Ahnaf, dia kata, lagu ni lah orang aku nak. Lagu ni lah orang aku nak. Bukannya dia duduk dia depan aku, bukannya dia tidak berkata-kata depan aku. Dia tahu ada
benda-benda hak dia nak royak. Sahabat-sahabat demo-demo ni nak royak, tapi takut. Takut kerana backingnya Saidina Umar. Maka Saidina Umar kata, orang lagu ni lah hak aku nak. Dia akan royak keperluan dia, dia akan royak benda-benda untuk kebaikan dia. Bila Ahnaf royak lagu tu, Saidina Umar ni nak bagi hadiah kepada Al-Ahnaf. Dia kata, aku tidak perlukan hadiah daripadamu, wahai Amirul Mukminin. Aku ni tak ada kepentingan gapo-gapo. Hak aku nak mu selesaikan masalah penduduk-penduduk di Basrah. Hak tu aku nak. Aku bukan nak hadiah daripadamu, aku bukan nak gapo-gapo daripadamu, tapi aku nak mu selesai masalah penduduk-penduduk Basrah. Maka Saidina Umar rasa kagum. Rasa kagum dengan Al-Ahnaf bin Qais. Maka bila selesai berlakon Saidina Umar jumpa dengan 10 orang ni, maka 10 orang ni dibawa oleh Utbah bin Rabi'ah, dibawa oleh Utbah bin Ghazwan untuk ke medan peperangan berlawan dengan Parsi, kecuali Al-Ahnaf bin Qais. Dia kata, wahai Utbah, mu tinggal Al-Ahnaf ni duduk dengan aku. Masa tu umur dia muda lagi. Hak lain-lain tu pergi pergi lah. Tapi Al-Ahnaf ni mu duduk dengan aku. Aku nak tarbiyah dia, aku nak ajar dia, aku nak duduk dengan dia, aku nak tengok dia ni secara mana. Cukup setahun Al-Ahnaf ni duduk dengan Saidina Umar. Maka Saidina Umar kata, wahai Al-Ahnaf, mu ni betul-betul ikhlas, betul-betul baik, betul-betul orang panggil buat hijrah kerana Allah, bukannya kerana jawatan, bukan kerana duit, bukan kerana gapo-gapo, tapi mu ni ikhlas dalam kehidupan kamu, ikhlas dalam menegakkan agamamu. Maka Saidina Umar minta dia royak kepada pimpinan ataupun panglima perang masa tu juga, iaitu seorang sahabat Nabi. Dia kata, wahai, amo tak ingat nama dia gapo sini. Dia kata, aku minta kamu letakkan Al-Ahnaf dalam orang panggil batalion kamu, untuk kamu berdepan dengan Parsi. Aku minta mu letak dengan dia. Tak silap ambo Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang pada masa tu. Saidina Umar tulis surat, mu ambil Al-Ahnaf ni duduk sekali dengan mu dalam peperangan tersebut. Dan nyata sekali dalam peperangan tersebut tentera Islam mendapat kemenangan, menang. Maka bila menang, berlakulah satu kisah yang menarik. Apabila panglima perang, panglima tentera Parsi pada masa tu mengaku kalah. Maka panglima Parsi tersebut bernama Hurmuzan. Hurmuzan kata, mu jangan bunuh aku. Aku nak Saidina Umar memberikan hukuman kepadaku. Aku nak Saidina Umar jatuh hukuman kepadaku. Mu jangan bunuh aku. Dia menyerah kalah. Maka Al-Ahnaf dan juga sahabat-sahabat yang lain bawalah Hurmuzan ini ke Madinah untuk berjumpa dengan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam perjalanan tentera-tentera Islam ni, dia pakai pakaian
pakaian kebanggaan Parsi lah. Adanya permata, adanya mah, macam-macam. Orang Parsi ni, orang panggil gapo, dia ni kaya. Jadi pakaian dia ni bertatuh ke belia, bertatuh ke emas. Comel lah. Maknanya siapa orang tengok ni, orang panggil orang kaya. Maka pakaian perang dia buh macam-macam. Siapa di Madinah cari-cari Sayyidina Umar di rumah tak jumpa. Cari-cari Sayyidina Umar di rumah tak jumpa. Maka dia mula kata Sayyidina Umar ni duduk di masjid. Sayyidina Umar ni duduk di masjid. Maka duk cari-cari Sayyidina Umar. Maka tiba-tiba Sayyidina Umar ni duduk tidur. Sedang tidur dalam keadaan dia apa? Jubah dia tu, jubah hak dia peluk dia tu. Hak peluk tubuh dia tu sebagai alas dia untuk tidur. Maka sahabat-sahabat Nabi kata dia buat isyarat. Buat isyarat lagu ni, tak sewi ganggu, tak sewi Sayyidina Umar ni bangun kejut daripada tidur. Jadi Hurmuzan ni dia tak faham bahasa Arab, muka dia orang Parsi. Muka tiba-tiba dia tengok sahabat-sahabat Nabi ni buat lagu ni. Duk dia, jangan geger sebab Sayyidina Umar sedia tidur. Tiba-tiba Hurmuzan pun tanya. Sayyidina Umar ke tu? Mula-mula tanya, Huwaza, dia mula tanya, di mana Sayyidina Umar? Adakah itu Sayyidina Umar? Dia tanya dengan derah, menyebabkan Sayyidina Umar ni orang panggil khabar daripada tidur. Maka Sayyidina Umar pun tengok dengan pakaian dia yang besar, dengan pakaian dia bertatuh ke belia, ada mah dan juga sebagainya. Maka dia kata, adakah kamu ini Hurmuzan? Sebelum Sayyidina Umar tanya dia tu, dia mula kata, ya, itulah Sayyidina Umar. Maka Hurmuzan bertanya, wa aina hujjabu, aina harasu. Dia tanya, di manakah pengawal dia? Mana bodyguard Sayyidina Umar? Tidur lagu tu je, tidur tepat ramai-ramai. Mana pengawal dia? Mana bodyguard dia? Sahabat Nabi tanya, laisa lahu hujjabun wala harasun wala katibun wala diwanun. Dia tak ada pengawal, dia tak ada penulis, dia tak ada pengiring, dia seorang-seorang dia je. Ni hebat Sayyidina Umar, seorang-seorang dia. Maka Hurmuzan kata, yang bagi ayyakuna nabiyan. Dia kata, orang lagu ni layak jadi nabi ni. Hurmuzan tengok, orang lagu ni layak jadi nabi. Sebab bodyguard tak ada, pengiring tak ada, duduk dalam keadaan yang sederhana. Sahabat-sahabat Nabi jawab, bal ya'malu amal al-anbiya. Dia bukan nabi, tapi kehidupan dia mengikut kehidupan nabi. Dia tidak nabi, tapi dia ni cara hidup dia sebagaimana nabi. Maka Sayyidina Umar kata, mu Hurmuzan ke? Ya. Lepas tu Sayyidina Umar kata, kalau mu ni Hurmuzan, la hatta yabqa alaihi min hilyatihi syai'. Aku tidak akan kecek gapo-gapo pun denganmu, kecuali kamu buai segala perhiasan yang ada di tubuhmu. Aku tak akan kecek gapo-gapo denganmu, kecuali kamu buai mahkota kamu buai belian kamu buai mah kamu ni, barulah aku akan kecek denganmu. Maka dia pun tanya, bila dia pecah belakang, Sayyidina Umar tanya, ya Hurmuzan, kaifa ra'aita wabal al-ghadri wa aqibatu amrillah. Wahai Hurmuzan, bagaimana mu tengok akibat daripada pengkhianatan dan balasan daripada Allah? Asal mana mu tengok dah? Mudah-mudah kekalahan tentera kamu, akibat kamu menolak Islam,
kamu tidak beriman kepada Allah, maka kamu tengok dah apa yang berlaku kepada kamu. Hurmuzan tunduk malu dan mengakui dia telah mengalami kekalahan, dia telah kalah dalam peperangan. Maka dia kata, mu jangan takut wahai Hurmuzan, aku tidak akan mengapa-apakan kamu. Aku tidak akan mengapa-apakan kamu. Bila Sayyidina Umar royak lagu tu, Hurmuzan pun minta air untuk diminum. Minta air untuk diminum. Lalu dibawa kepada dia satu bekas yang tak comel lah, bekas biasa-biasa je. Maka lau mutu atashan lam astati' an ashraba fi hadha. Dia kata, aku boleh mati kehausan kerana tidak dapat minum dengan bekas ni. Aku boleh mati kehausan kerana tidak dapat minum dalam bekas ni. Maknanya dia nak bekas yang lain. Lalu dibawa semula air di dalam bekas yang cantik, bawa bekas comel sikit. Maka Hurmuzan pun pergi bekas tadi dengan gemetar. Dia pun royak gapo, inni akhafu an uqtala wa ana ashrab. Aku takut dibunuh ketika mana sedang minum air. Dia kata, aku takut dibunuh ketika mana aku sedang minum air, aku takut dibunuh. Maka Umar kata, la ba'sa alaika hatta tashrabahu fa'akfa. Dia kata, tak mengapa, mu minumlah secukup-cukupnya, barulah aku akan bunuhmu. Aku bagi peluang kepada kamu untuk kamu minum, dan aku tidak akan bunuh kamu dalam keadaan kamu ni dahaga. Aku tak akan bunuh kamu dalam keadaan dahaga. Maka aku minta mu minum dulu air. Hurmuzan pun kata, la hajata fil ma'. Aku tidak berhajat kepada air ni. Maknanya gapo? Hurmuzan ni orang cerdik. Dia lipat Umar. Sebenarnya dia nak perjanjian daripada Sayyidina Umar. Perjanjian gapo? Selagi mana aku tak minum air, selagi itulah mu tak boleh bunuh aku. Maka dia kata, aku tak seka air ni, aku tak dahaga pun. Aku tak dahaga pun, aku tak seka air pun. Tapi mu telah janji dengan aku, mu tak akan bunuh aku kecuali selepas aku minum air, maka aku tak seka minum air ni. Marah Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Umar kerana Hurmuzan ni orang panggil tipu dia. Hurmuzan ni buat muslihat kepada dia. Dia kata, kalau aku minum, nescaya mu akan bunuh aku. Maka bilalah lagu tak kira, Sayyidina Umar kata, tak kira, aku bunuh juga mu. Maka bila berlaku lagu tu, sahabat-sahabat Nabi termasuk Al-Ahnaf kata, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, mu tak boleh bunuh dia sebab mu janji dah dengan dia. Mu janji dah dengan dia, mu tak akan bunuh dia selepas dia minum air. Maka apabila dia tak minum air, mu tak boleh bunuh dia. Maka marah ngoti Sayyidina Umar. Munggu dia orang backing, orang tipu dia pula. Marah Sayyidina Umar. Maka Al-Ahnaf pun royak lagu tu juga. Sahabat-sahabat Nabi royak lagu tu pula. Dia kata, qada'tani wallahi la akhdi'u illa an tuslam. Kamu telah menipu aku tidak mengizinkan diri aku ditipu melainkan oleh seorang Islam. Tiba-tiba Hurmuzan mengucap 2 kalimah syahadah. Ni hebat Sayyidina Umar. Hurmuzan mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mengucap 2 kalimah syahadah, Sayyidina Umar bagi pula kepada dia 200,000, bukan 200,000, 2,000 dirham kepada Hurmuzan. Sebab apa? Sebab kebaikan dia lah memeluk agama Islam, dia tinggal di Madinah Al-Munawwarah.
Nak royaknya, Sayyidina Umar bekin sama mana pun, bila sahabat-sahabat ni royak toleh, munggu mujahidah dengan dia, maka Sayyidina Umar ni akur dengan perjanjian tersebut. Maka dengan izin Allah, dia tengok, Hurmuzan ni tengok Sayyidina Umar kerana berpegang kepada janji, tengok Sayyidina Umar ni banyak perkara, maka dia telah memeluk agama Islam. Ini hebatnya Sayyidina Umar. Sebab itulah Al-Ahnaf ni hebat. Kejadian ni berlaku umur dia 27 tahun. Umur dia 27 tahun, tapi dia seorang yang bijak, seorang yang hebat, berjaya menenangkan Sayyidina Umar. Inilah Al-Ahnaf bin Qais. Sebab itulah adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, kita orang yang belajar, kita orang yang ada ilmu, kita kena berani untuk menyatakan kebenaran. Kita kena berani tegur benda yang salah, berani tegur benda yang salah, berani menyatakan kebenaran. Kalau benda tu betul, kita royak betul. Kalau benda tu salah, kita royak salah. Kerana itu menjadi kewajipan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita tengok kemungkaran menyebabkan bala Allah Ta'ala turun. Bila bala Allah Ta'ala turun, kita orang alim ke, orang belajar ke, orang ada ilmu, bila kita tak tegur, bala tu kena pah kita. Sebab itulah kita nak selamat daripada azab Allah, kita kena sama-sama al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.